Akhirnya Akmal Saleh, kertas siasan kes Akmal Saleh dirujuk ke Pejabat Peguam Negara. Kertas siasan Ketua Pemuda Dr. Muhammad Akmal Saleh berhubung isu penjualan stokin tertera kalimat Allah dijangka siap dalam tempoh 5 hari lagi sebelum dihantar ke Pejabat Peguam Negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Zainuddin berkata pihak polis telah merakam keterangan Dr. Amal dan kertas siasan sedang dilengkapkan sebelum diserahkan kepada Pejabat Peguam Negara. Kenyataan yang sama juga kalau kita tengok di Sinar Hariah di dalam kertas siasatan sedang semalam Zainuddin mengesahkan Dr. Muhammad Kamal ditahan di lapangan terbang KIA Kota Kinabalu untuk siasatan di bawah akta hasutan dan akta komunikasi setelah menerima 2 laporan berhubung ucapan media sosial dan di Kelantan tentang isu penjualan stokin kalimah Allah. Saya tengok video tersebut. Dia bukan sebab kenyataan yang stokin tu, tetapi sebab kenyataan spesifik di Kelantan. Kalau saya jumpa video tu nanti saya tunjuk. Tapi buat macam ni saya tak jumpa lagi. Tapi yang menariknya tuan-tuan, kenyataan Hasan Karim. Hasan Karim tawar diri jadi peguam Akmal. Ahli Parlimen Peguam dan Hasan Karim menawarkan diri menjadi peguam bela jika diheret ke mahkamah. Oleh kerana saya secara peribadi telah pernah disiasat dituduh Akta 41 dan mengetahui betul zalimnya akta hasutan tersebut. Maka sebagai seorang peguam yang mau melihat akta hasutan dimansuhkan, maka saya dengan suci hati dan menawarkan diri jika Akmal bersetuju menerima tawar hati sebagai salah seorang peguam bela dalam pasukan Akmal. Terima kasih kepada YB Kamal Hasan Karim lah. Dulu sebab membela saya juga. Cuma alangkah eloknya kalau Hasan Karim pun cakap benda yang sama kepada saya kan. Jadi peguam saya ke menawarkan diri kan. Kalau tak payah keluar duit sendiri nak pergi bayar lawyer saya kan. Tapi tak apalah kan, kita ni siapa je lah kan. Kita ni bukan siapa-siapa kan. Kita ni orang kecil, orang kerdil, jadi tak perlu nak ditawarkan berbanding YB Dr. Akmal Saleh kan. YB Dr. UMNO pula tu. So lebih daripada situ. Saya faham sebenarnya. Jangan korang salah faham Bukan maksud Hasan Karim itu bahawa perbuatan dia membela perbuatan Akmal Saleh. Bukan sebab dia nak jadi peguam itu membela perbuatan Akmal Saleh. Bukan itu. Tindakan dia itu sebenarnya adalah kerana dia melihat bahawa akta hasutan itu adalah sebuah akta yang kita daripada dahulu kita kata dekolonial. Akta penjajah. Kita sendiri kata dulu kan. Tapi sampai sekarang akta itu masih lagi tidak dimansuhkan. Tidak lagi dimansuhkan. Best case scenario saya dan Ustaz Wanji lah. Saya sekarang masih lagi didakwa, perbicaraan masih berlangsung. Ustaz Wanji didapati bersalah di bawah akta tersebut. Di dalam kerajaan yang mengatakan akan memansuhkan akta tersebut. Kan? Well, kita kena tanya dengan Menteri KDN lah. Yang juga Saifuddin Nasution, yang juga Menteri Darul Parti Keadilan Rakyat. Bagi saya, tindakan Hasan Karim ini adalah satu tindakan sindiran. Satira, satu sindiran kepada Menteri KDN kita. Apa khabar kepada, apa orang kata, akta hasutan? Adakah akta hasutan itu sudah menjadi halal setelah kita menjadi kerajaan? Itu satu sindiran Jangan kita tak pernah tahu itu adalah satu sindiran. Dalam masa yang sama, pemimpin UMNO Kedah, bekas pemimpin UMNO Kedah, Sri Hanifah, juga mengatakan bahawa setuju larangan Dr. Akmal masuk ke Sabah patut dikuatkuasakan. Bekas pemimpin UMNO Tan Sri Hanifah Aman bersetuju cadangan sekiranya individu boleh mencetuskan perpecahan dalam masyarakat dilarang masuk ke Sabah. Beliau juga bekas Menteri Luar menegaskan tiada tolak ansur kepada individu boleh menyebabkan perpecahan dalam negara. Mungkin ini cadangan yang baik sebab apa saja boleh menyebabkan perpecahan kaum. So far Sabah tak larang lagi. Tapi dalam masa yang sama, apa kata Sarawak? Sarawak won't ban Akmal, says Karim. Sarawak will not prohibit UMNO Chief Youth Dr. Akmal Saleh from entering the state, says Abdul Karim Hamzah. He said it was not necessary to immediately ban people for Menteri Sabah or Sarawak for expressing a dissenting opinion, which is very YB Karim because dulu kita ingat yang tak boleh masuk Sarawak ni majoriti pemimpin PKR yang ada dissenting opinion, yang pendapat berbeza, dan mereka pemimpin PKR ni tak ada langsung menyentuh soal bangsa dan agama. Nak cerita tuan-tuan, bukan kata Akmal tak boleh masuk, UMNO tak boleh masuk dalam Sarawak. Saya tahulah kawan-kawan saya dulu antara orang yang nak bawa UMNO masuk Sarawak, orang Sarawak juga, tapi mereka terus kena ban oleh PBB. Kan? Punyalah nak jaga. Dia kata apa? Sebab apa? Ingat tak dulu? Kenapa UMNO tak boleh masuk Sarawak? Sebab UMNO adalah parti resis.
parti Ultra Melayu tak boleh masuk Sarawak yang berbilang kaum. Itu saya ingat lagi kata-kata daripada PBB masa tu. Kenapa UMNO tak boleh masuk Sarawak? And tiba-tiba bila yang ini kata sesuatu kepada bangsa lain yang melampau, Karim Hamzah kata, tak perlu nak ban. Sebab hanya kerana dia ada perbezaan pendapat. Rafizi Ramli kena ban, Nurul Izzah kena ban, sampaikan kepada Fahmi Zainul, bukan Fahmi Fazil. Bukan juga. Fahmi Zainul. Fahmi Zainul ni adalah sekarang ni adun Penang, Pantai Jerjak pun kena ban, tuan-tuan. Fahmi Zainul kena ban. Tian Chua dulu kena ban. Ramai pemimpin-pemimpin PKR kena ban hanya kerana mereka ada dissenting opinion yang tak ada kena-mengena dengan bangsa atau agama pun. Tetapi yang ini, we're not gonna ban it. Well, itu hak rakyat, hak kerajaan negeri Sarawak lah. Dia nak ban ke, dia tak nak ban ke. Tetapi for me, kalau nak guna alasan hanya kerana dia dissenting opinion, for me I disagree lah. There is just an excuse sebenarnya, kan? An excuse. But at the same time, to be fair, YB Karim Hamzah pun mengatakan Sarawak Minister wants Akmal arrested for racial provocation. Sarawak Tourism, Akmal Saleh urge police to arrest Dr. Muhammad Akmal for inciting racial and religious tension over Allah Socks controversy. Dan sebab itu juga penahanan Dr. Akmal Saleh hari ini dilakukan 2 hari lepas, semalam dilakukan di atas 2 laporan. Polis telah menerima 2 laporan polis berkaitan ucapan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berhubung isu stokin tentera kami Allah dan jual di kedai Semerdeka KK Mat. Siasatan telah dijalankan ke atas beliau dan kertas siasatan akan dirujuk di Pejabat Peguam Negara. Ini tuan-tuan, apa orang kata, not surrender, dia kata macam tu. Jalan terus. Kena panggil bagi keterangan je, bye. 4 jam je. Aku masuk lock up 5 hari. Dia baru kena tahan, kena tahan 4 jam, tak masuk lock up pun. Best jadi orang besar-besar ni, tuan-tuan. Rakyat macam kita ni yang bersuara untuk rakyat ni 5 hari masuk lock up. 2 kali tangkapan tu. Kan? 5 hari masuk lock up, 2 kali tangkapan. Tak ada orang offer diri nak jadi peguam. Sebab kita rakyat biasa. Kita ni siapa-siapa kan? Kita bukan siapa-siapa. Kan? Kita bukan siapa-siapa. Kita rakyat biasa. Kita orang yang tak ada apa-apa kedudukan, bukan YB. Tak apalah. Perjuangan kita jalankan perjuangan kita. Itulah perjuangan reformasi yang kita nak bawa selama ini. Perjuangan inilah perjuangan reformasi yang kita nak bawa selama ini sebenarnya. Sebab itu kalau kita nak tengok, dia tak ada no favor. Baru-baru ini ada keluar kata kita akan berjihad menentang 3 kertas siasatan pemimpin PAS diserah kepada pendakwa. Kertas siasatan terhadap 3 pemimpin PAS termasuk Hadi Awang telah dirujuk kepada pendakwa. Siasatan tersebut membabitkan dakwaan Hadi bahawa golongan bukan Islam dan bukan Bumi Putera punca rasuah, dan kenyataan didakwa yang menghasut yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Pematang Pauh Fawaz Jan terhadap golongan bukan Islam. Satu lagi kertas siasatan melibatkan ahli parlimen Kepala Batas Siti Masura yang mendakwa pengurusi DAP Lim Kuan Eng dan juga Lim Kit Siang serta ahli parlimen Seputih Teresa Kok mempunyai kaitan dengan pemimpin Parti Komunis Melaya Chin Peng serta bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Menteri Dalam Negeri Saifuddin berkata kertas siasatan terhadap Hadi telah dirujuk kepada Peguam Negara. Manakala kertas siasatan berkaitan laporan polis Pematang Pauh telah dirujuk kepada Pejabat Pendawanan Negeri Pulau Pinang dan masih dalam kajian pihak mereka. Berkaitan kes Mastura, kertas siasatan telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara. Tuan-tuan, saya nak buat satu hashtag lah. Tapi nantilah, Islam tak ajar. Kan? Saya bukanlah itu hashtag dia. Tak. Saya nak buat satu hashtag berkenaan dengan perkara tersebut. Dekat UK dia buat they hijack my religion. Kan, they hijack my religion. Siapa they tu? Golongan-golongan ekstremis. Golongan-golongan teroris. Mereka yang hijack religion kita. Mereka beranggapan dia buat benda yang betul. Mereka beranggapan dia telah melakukan perkara yang betul. Mereka beranggapan mereka telah melaksanakan Islam dengan cara yang betul. But no. Dia ambil Islam tu daripada konteks dan luar konteks. Baru ni saya dengar jawapan Mufti Perlis yang saya tak setuju. Dia komen balik bila orang tanya berkenaan dengan isu kafe kan. Tuan-tuan boleh dengar dalam YouTube sendiri. Dia kata bahawa saya hanya komen kerana perkara itu tidak diucapkan
Umpamanya orang tu tak skodeng, dia kata, dia cerita. Orang tu tak skodeng. Tiba-tiba kita katakan dia, janganlah kamu skodeng. Padahal orang tu tak skodeng pun. Ataupun orang tu tak pergi mencuri. Kita kata, janganlah kamu mencuri. Padahal orang tu tak mencuri pun. Dia nak refer, dia kata, orang tak cakap pun yang orang bukan Islam tu kafir. Dia kata macam tu. Orang tak cakap pun yang orang bukan Islam itu kafir. Tapi kita yang menganda-gandakan perkara tersebut. Yang pertama, video, kalau Mufti Perlis faham, video itu adalah video tertutup. Dia menyampaikan satu konteks yang panjang. Out of all the people in Malaysia, saya rasa Mufti Perlis yang paling faham konteks. Bila kita bercakap dalam satu-satu perkara, kita tak boleh ambil sebahagian. Kita kena tengok keseluruhan. Mufti Perlis saya banyak rujuk apabila orang antara lain pergi bantai Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni antara ulama' yang paling kontroversi dalam Islam, dan Mufti Perlis bela beliau. Contohnya dari satu fatwa daripada Ibn Taymiyah, siapa yang tak solat, siapa yang membaca Al-Fatihah dalam keadaan kuat, membaca niat dalam keadaan kuat, maka boleh dibunuh. Jadi ada orang guna fatwa, siapa yang baca niat kuat, tengok ekstrim Ibn Taymiyah. Kemudian antaranya, kalau tak silap saya, Mufti Perlis kata, kita kena tengok fatwa itu dalam konteks bagaimana. Kita kena tengok keseluruhan konteks. Rupanya ada orang tanya soalan. Soalannya berkenaan dengan orang yang nak niat sehingga mengganggu orang lain. Kemudian Ibn Taymiyah kata, nak niat baca secara kuat sedikit itu tak ada masalah. Tetapi sehingga mengganggu orang lain, itu masalah. Tegur dia. Kalau dia kata ini adalah Islam dan ini adalah yang diajarkan oleh Islam, yang itu boleh diperangi dan boleh dibunuh. Itu maksud dia. Macam mana benda yang cerita panjang, dia pendek jadi lain maksud dia. Sama dah dengan konteks Menteri Pendidikan kita. Kalau Ibn Taymiyah yang tak pernah Mufti Perlis jumpa, pun Mufti Perlis boleh justifikan berdasarkan kepada teks yang dibaca, kenapa menteri tak boleh tabayun dengan Menteri Pendidikan? Dan dia kata orang tak sebut. Kalau orang tak sebut, kita tak cerita. Tak tahulah sama ada Mufti Perlis naif dalam isu ini atau tidak. Kalau Mufti Perlis nak tengok, debat itu berlaku dengan antara saya dengan pengikut PAS. Boleh tengok dalam YouTube saya. Kan? Tapi again, saya kritik dalam isu ini. Saya tak merendahkan ilmu Mufti Perlis. Ilmu dia tinggi. Bagi saya, tahap ilmu dia sangat tinggi. Ini je isu ni je. Yang bab lain saya bersetuju dengan beliau. Bab agama apa semua. So itu saya kata, dalam bab agama saya tak ada masalah dengan Rozaimi ke, dengan Dr. Mazhar ke, dengan banyak ustaz saya tak ada masalah. Tetapi bila menyentuh bab politik, yang tu saya akan ada masalah. Beberapa isu. Bukan semua. Ada beberapa isu. Saya akan ada masalah. Tak ada masalah. Dan mereka, out of all the people, faham apa yang saya nak sampaikan ini. On that point, saya disagree dengan dia. Dalam konteks itu. Bukan sebab Fadlina itu pemimpin saya ke, bukan. Saya dalam pemilihan parti pun saya tak sokong tim Fadlina. Tetapi kalau dia betul, saya akan cakap dia betul. Kalau dia salah, saya akan cakap dia salah. Itu je.